السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. InsyaAllah kita menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir perbahasan kita ialah hadis yang kelima di bawah tajuk keseimbangan hidup. Hadis yang dibawakan ialah hadis daripada Salman dan juga Abu Darda, iaitu bila mana Salman menegur Abu Darda yang agak berlebihan dalam melakukan ibadah, sehingga Salman kata, inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Itu ialah teguran Salman. Hadis tu kita boleh tengok muka surat 80. Saya bukan nak sambung lagi perbahasan hadis yang kelima ni, cuma saya nak tambah satu poin tentang Abu Darda ni. Kita tahu Abu Darda ni dia rapat dengan Salman. Salman banyak kehidupan dia terpengaruh dengan Abu Darda dari segi kezuhudan. Salman ni satu orang yang di akhir hayat dia sangat zuhud. Sebab tu kalau kita tengok Abu Darda pergi tengok dan pergi ziarah dia waktu dia di akhir hayat dia. Di akhir hayat dia ni dia banyak menangis. Dalam riwayat sebut Salman wafat dulu baru Abu Darda yang wafat. Dia tengok Salman menangis. Dia tanya, kenapa menangis? Abu Darda tanya, akhaufan minal maut, adakah kamu takut dengan mati? Kata Salman, aku bukan menangis kerana takut pada mati, tapi aku menangis kerana aku takut aku langgar janji yang dah aku buat dengan Nabi. Apa janjinya? Untuk tidak mengambil dunia dengan kadar satu orang yang menggembara. Alla ya'khudud dunya illa bimisli zadir rakib. Dalam riwayat sebut Salman waktu dia wafat, dia cuma ada kurang daripada 10 dirham harta terakhir yang dia tinggal. Bukan dinar, 10 dirham. Kurang pada 10 dirham. Maknanya bukan 10, 9 ataupun 1 dirham. Antara 1 hingga 9 tu lah. Tu pun kalau kita tengok, dia dah rasa dia ambil dunia lebih. Dalam riwayat yang lain, kita nak tengok Abu Darda ni. Abu Darda ni kalau kita tengok, dia lepas pada tu dia meneruskan kehidupan dia sebagai satu orang yang zuhud, macam ketika mana Salman hidup. Pada zaman Umar Al-Khattab, Abu Darda dihantar ke Syam untuk jadi guru Quran dan menjadi pengamalan pemerintahan Umar Al-Khattab ni. Hantar mana-mana sahabat untuk ajar Quran, dia akan dapat gaji tetap. Dia ada gaji yang dihantar secara bulanan untuk memuliakan ahlu Quran. Cukup berapa tahun,
dihantar Abu Darda ke Syam untuk ajar Quran, Umar ni dia nak pergi tengok dengan mata kepala dia sendiri tara mana dah hidup Abu Darda di Syam ni. Sebab Syam ni ialah wilayah yang mewah. Syam pada waktu tu wilayah yang mewah dari segi tumbuh-tumbuhan, dari segi ekonomi, dari segi semua benda lah. Pakaian orang Syam lagi elok daripada pakaian orang Hijaz. Makanan orang Syam lagi bervariasi berbanding makanan orang-orang di Hijaz. Dia pergi tengok Abu Darda, sampai-sampai di rumah Abu Darda waktu malam. Umar Al-Khattab ni kita boleh tengok dalam Syiar A'lam An-Nubala. Rumah Abu Darda kelam, tak ada satu pelita pun yang dipasang dalam rumah dia. Bila mana dia bagi salam, Abu Darda pun jawab. Lalu Abu Darda pun persilakan Umar masuk. Ni Amirul Mukminin yang datang. Lalu Abu Darda kata pada Umar, fadafa'al bab, kamu tolak aja pintu tu. Pintu ni tak ada kunci pun, pintu rumah ni tak ada selak apa pun, tolak. Waktu tu Umar dia macam terharu tengok Abu Darda ni. Dia sama macam zaman berkawan dengan Salman dulu, tak berubah dia. Tolak pintu, tak ada kunci. Lepas tu duduk dua-dua orang dalam gelap. Sebab Abu Darda ni sebahagian riwayat kata dia tak ada pasangan hidup, ataupun ada yang kata dia tinggalkan di Madinah. Dia berkhidmat di Syam seorang diri. Duduk dengan Amirul Mukminin dalam gelap. Amirul Mukminin Umar ni dia duduk raba. Apa ada dalam rumah Abu Darda ni? Lantai pasir. Lepas tu raba-raba ada macam keras sikit. Itu ialah tempat pelana kuda ataupun unta yang keras, yang dia letakkan dekat pembaringan dia, dekat tempat tidur. Maknanya dia tak ada bantal. Itulah bantal dia. Bila mana pegang selimut, nipis selimut tu, tak mampu untuk menahan sejuknya bumi Syam. Sebab bumi Syam ni memang sejuk. Memang tempat tu orang salji pun. Syria, Jordan, Palestin ni tu orang salji tiap-tiap tahun. Dan memang suhu sejuknya di sana boleh pergi sampai negatif 10 pun boleh pergi. Memang boleh beku semua ni. Sehingga Umar kata, kaifa ya Abu Darda, apa ni Abu Darda? Alam uwassi'bik, bukankah aku telah legakan kamu, lapangkan kamu dengan bagi gaji? Abu Darda ni dia punya perangai, dapat gaji dia habiskan infak korang. Dia guna pada benda perlu. Dia kata kepada Amirul Mukminin, dia kata, atazkur ya Amirul Mukminin, ingat tak wahai Amirul Mukminin, pada waktu Nabi hidup dulu, Nabi pernah pesan pada kita, jangan ambil dunia lebih daripada keperluan seorang pengembara. Orang yang musafir, dia bawa sikit je barang, dia tak bawa almari dengan dia. Ada orang musafir bawa almari, tak bawa. Ada orang musafir bawa dapur, 4 tungku apa semua, bawa semua. Tak, dia bawa yang perlu ya. Akhirnya dua-dua orang tu menangis, teringat balik memori dengan Nabi. Sampai ke cerah, sampai ke subuh menangis. Berlalu zaman, akhirnya Abu Darda meninggal di Syam. Pada waktu tu ada beberapa orang sahabat Nabi yang tinggal. Antaranya ialah Auf bin Malik Al-Ashja'i. Auf bin Malik ni sebahagian riwayat sebut sangat mengagumi Abu Darda. Bila mana dia lemah semangat dalam buat ibadah ni, dia akan ingat Abu Darda. Abu Darda ni semangat buat ibadah. Sehinggalah dia pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak tengok sangat Abu Darda ni, bagi tengok dalam mimpi pun jadilah. Berlalu beberapa tahun, Allah Ta'ala takdirkan Auf bin Malik Al-Ashja'i ni dia tidur, dia mimpi, dia masuk satu kawasan yang cantik, kawasan yang sangat indah, kawasan yang ada kemah yang elok, kawasan padang rumput yang hijau, ada sungai-sungai, ada kebun-kebun. Tiba-tiba keluar satu orang daripada kemah tu. Orang daripada kemah tu kata, Ata'lam ya bena Malik, kamu tahu tak wahai anak kepada Malik? Auf bin Malik Al-Ashja'i kan nama dia. Kamu tahu tak Auf bin Malik, tempat yang cantik ni untuk siapa?
Dia kata aku tak tahu. Dia kata tempat yang cantik ni Allah Ta'ala berikan untuk Abu Darda. Tempat yang cantik ni Allah Ta'ala berikan kepada Abu Darda. Dengan sebab apa? Dengan sebab Quran yang telah menjadi darah daging dia. Dia baca Quran, dia amal Quran dan dia sampaikan. Saya nak tambah poin tu lah sebab Abu Darda ni banyak cerita menarik dia. Okay. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Hadis ke-6 muka surat 88 di bawah tajuk kenali daya diri. Hadis ni pun pendek ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitab Tafsir bab menerangkan tafsir beberapa ayat daripada surah Al-Lail, surah yang ke-92 dalam Al-Quran. Wal-laili idza saja. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berterusanlah dalam melakukan kebaikan." Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib, "Berterusanlah dalam melakukan kebaikan. Setiap insan akan menemui kemudahan dalam melakukan perkara kebaikan kerana mereka diciptakan untuk hal demikian." Zahir hadis kita boleh tengok apa yang Nabi nak beritahu. Buat segala kebaikan, berhasratlah, berazamlah untuk buat kebaikan. Kalau berat nak buat kebaikan, lama-lama Tuhan akan mudahkan jalan. Sebab dalam hadis tu disebut i'malu, buat, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap keinginan yang ingin dilakukan itu akan dimudahkan jalan untuk melakukannya. Okay. Dalam syarah muka surat yang ke-89 dia nak sebut apa? Kita baca sikit apa penulis sebut. Antara sebab kejayaan adalah dengan mengetahui kemampuan dan menilai kadar intelektual anda. Ini bermakna terdapat beberapa jenis intelektual. Intelektual ni ialah kecerdasan akal. Akal kita ni dia pick up kat mana? Minda kita ni. Kepelbagaian kadar intelektual ini adalah sebuah teori yang telah mengubah konsep pendidikan yang sebelum ini sudah diterima pakai. Pengasas kepada teori ini iaitu Howard Gardner. Ini nama orang barat lah, nama orang putih. Dia buat kajian tentang kecerdasan manusia, kecenderungan manusia. Manusia ni dia cenderung apa? Dia berpendapat, dia kata intelektual merupakan himpunan kepada kemahiran yang membolehkan seseorang untuk meleraikan masalah yang dia hadapinya dalam hidup. Setiap kita ni, kita ada kecenderungan yang kita mahir terhadap kecenderungan tu. Kita memang mahir, pandai yang tu. Setiap orang ni berbeza. Tujuan dan fungsi dia ialah untuk menyelesaikan masalah dalam hidup. Bila mana kita ada kecenderungan tu, kita akan boleh keluarkan diri kita daripada apa-apa masalah dalam hidup ni yang kita alami ataupun yang kita hadapi. Pemahaman beliau tentang intelektual berbeza jika dibandingkan dengan kefahaman kebiasaan orang. Maknanya Howard Gardner ni dia satu orang pengkaji terhadap ilmu psikologi dan sosiologi manusia. Dia kata manusia ni dia ada kecenderungan. Setiap bangsa, satu bangsa ni dia ada kecenderungan tertentu. Dan setiap orang pun dia ada kecenderungan tertentu. Dua-dua. Manusia secara berkelompok dia pandai satu bidang ni. Dan manusia secara individu pun dia ada bidang yang dia mahir. Contoh, orang selalu sebut orang Cina ni dia pandai berniaga dan dia pandai matematik. Kita ada stigma tu. Biasanya orang sebut. Bila mana kita tengok orang Cina, first impression kita akan nampak ataupun kita akan cuba nak kata pada Cina tu ialah dia pandai matematik. Padahal tak semua juga Cina yang pandai matematik. Tak semua. Tapi biasanya. Sebab dulu orang Melayu kita pun yang pandai pakai apa? Alat kiraan lama, cempua ke apa? Yang lama tu. Bukan kalkulator yang ada biji tolak naik atas. Cempua kan? Dulu sekolah-sekolah dulu. Saya sempat belajar tapi bukan tingkatan. Darjah 1, darjah 2 je. Lepas pada tu silibus dah tukar dah. Memang dia ada kemahiran dia nak kira je tu. Kadang-kadang dia tengok kedai-kedai Cina lama, kampung-kampung dulu.
Dia nak kira barang, dia akan pakai. Dia tak pakai kalkulator, dia pakai yang tu. Jadi orang Melayu kita memang ada satu stigma, orang Cina pandai matematik. Seperti mana orang kata, orang Pantai Timur, khususnya, saya bukan nak kata sebab saya orang Terengganu. Orang kata orang Pantai Timur yang duduk tepi pantai ni, pandai buat perahu, pandai buat kapal. Kalau ukir cantik. Padahal tak semua pandai, saya tak reti. Bagi saya, pahat, tak jadi perahu pun. Tapi ada orang kata, dikelompokkan orang macam tu. Kalau orang India, biasanya orang kata dia orang ni pandai dalam bab percakapan, sebab tu dia orang ramai jadi peguam. Ada orang kata macam tu lah. Sebab dia orang ni kalau bercakap apa pun tak nak kalah. Ada orang kata macam tu. Saya tak nak sebut lebih-lebih, nanti jadi berlain pula. Cuma nak katanya itu kebiasaan. Tapi manusia secara umumnya, dia secara individu, dia pun ada kepandaian dia sendiri. Sebab tu dalam kalangan adik-beradik kita, kalau kita ada adik-beradik yang ramai, dia tak akan ada kecenderungan yang sama. Mungkin 2 orang sama, 3 orang sama, tapi ada yang baki-baki tu dia lain. Ini ialah ketetapan Tuhan yang Tuhan jadikan pada kita. Cara dia mengatur dan mengacukan manusia, acuan manusia itu sendiri. Perenggan yang ketiga dia sebut, beliau sebaliknya memberikan maksud yang umum. Intelektual adalah kemampuan untuk menyediakan tenunan serasi dan bermanfaat, atau ia diumpamakan sebagai memastikan khidmat yang baik terhadap kebudayaan kehidupan manusia. Melalui definisi ini, kita mendapati Gardner mengasingkan intelektual daripada perspektif abstrak dan konseptual untuk menjadikannya sebagai cara subjektif dalam kerja dan tindak tanduk harian. Perkataan-perkataan yang berbelit lidah nak sebut tu, poin dia yang mudahnya ialah setiap orang berbeza kemahiran dia. Tu je. Tuan-tuan tak payah kalut nak carilah apa benda abstrak tu, konseptual tu apa dia, tak perlu pun. Itu perkataan je canggih. Makna mudahnya ialah setiap orang lain kecenderungan, lain kemahiran dia. Tuan-tuan tengok musyrikin Mekah pada zaman Nabi, kecenderungan dia orang ialah berniaga dan juga menternak. Orang Madinah kecenderungan dia apa? Bercucuk tanam. Tu orang Madinah punya kecenderungan. Jadi setiap bangsa, setiap orang dia ada kecenderungan yang berbeza-beza. Muka surat 90. Teori ini telah meluaskan lagi konsep intelektual insani, melepasi garisan yang ditetapkan oleh kebiasaan teori intelektual yang hanya mementingkan aspek intelektual berdasarkan warisan. Oleh hal yang demikian, kepelbagaian intelektual ini tertumpu pada rangka semula jadi dan sosial kehidupan manusia. Mengikut Howard Gardner ni, dia kata manusia ni dia ada kebolehan yang dia asah, bakat yang dia asah. Asalnya dia tak erti, lepas tu dia try hard, dia dapat. Dan ada sebahagian orang memang dia warisan, atau kita sebut istilah sekarang dia panggil gifted. Memang dia cerdik betul. Kalau dia belajar dia cepat lekat. Kalau dia buat apa-apa tangannya berseni. Setiap orang berbeza. Muka surat 91 tu kalau kita tengok, dia senaraikan bentuk-bentuk daya kecerdasan. Saya tak nak baca dah, saya nak sebut je. Kecerdasan bahasa, kecerdasan logical matematik, kecerdasan kesedaran ruang, kecerdasan kinestetik tubuh. Kinestetik tubuh ni maknanya kalau bayi yang kecil kan, bayi yang belum boleh bercakap ni, dia tengok benda dia nak pegang. Itu dia panggil kecerdasan kinestetik tubuh. Bila dia pegang, dia akan interpret dengan akal dia. Ni apa benda, ni warna apa, dia nak rasa, dia nak mengenal satu benda tu dengan kaedah dia pegang, dia nak tahu benda tu. Ini semua manusia dia. Kecerdasan muzik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan kewujudan. Ini yang orang barat senaraikan. Dalam Islam, apa yang ditunjukkan dalam hadis Nabi yang dah kita baca tadi, Nabi sebut mudah je. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu buatlah apa saja yang dimudahkan untuk kamu, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan. Apa saja yang kamu minat, yang cenderung, kamu akan dimudahkan. Cuma kecerdasan ini kadang-kadang juga dibuai oleh syahwat dan hawa nafsu. Kadang-kadang dia nak sangat benda-benda yang pelik-pelik, akhirnya dia try benda yang Tuhan larang. Dia cerdik matematik, dia pandai masuk software komputer,
Akhirnya dia boleh godam akaun bank, dan dia tarik duit secara haram. Yang ni menggunakan kecerdasan dengan desakan hawa nafsu. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, sehari dua ni, antara benda yang kecoh di dunia luar Malaysia, dalam Malaysia ni tak kecoh sangat hal ni, kecuali orang yang ikut. Di dunia luar, terutamanya di barat dan juga di timur. Di barat ni ialah di Itali, di Jerman. Di timur ni ialah di Korea, di Jepun. Manusia sudah mula ada perangai transspesies. Tuan-tuan tahu transspesies apa? Transspesies ni, sebelum ni kita dengar transgender. Dia lelaki, dia rasa dia perempuan. Dia perempuan, dia rasa dia lelaki. Di barat dan di timur sekarang, ada satu penyakit yang kena pada manusia ni. Dia manusia, dia rasa dia anjing. Itu transspesies nama dia. Ada satu orang lelaki di Korea ke di Jepun, saya tak pasti. Dia telah habiskan lebih kurang RM70,000 untuk operate badan dia untuk jadi anjing. Dah buat dah apa? Yang ni mengarut. Yang ni hawa nafsu. Ada satu orang lagi di Itali kalau saya tak silap. Yang di Jepun tu dia rasa dia anjing daripada baka yang bulu tebal tu, husky ke apa saya tak pastilah. Jadi dia dipelihara, dia dibawa berjalan oleh satu orang perempuan. Dia jadi anjing, dia bergolek apa semua. Dia jadi anjing. Memang betul-betul dia jadi anjing. Tapi dia pretending lah. Dia makan makanan anjing apa semua ni. Yang di barat tu yang polka dot tu, yang anjing putih yang ada bintik hitam apa semua tu, dia pakai pakaian tu. Yang di Jerman paling dahsyat, sebab lebih kurang 1,000 orang pemuda merasakan diri mereka anjing, duduk tepi jalan menyalak ramai-ramai. Tuan-tuan boleh tengok video dia. Dia orang dah rasa diri dia anjing. Yang ni cenderung juga, tapi cenderung dengan benda yang tak betul. Cenderung yang mengarut. Dia minat pada natural. Natural ni ialah kehidupan yang tak diusik kejadian dia. Sebab tu ada orang, dia natural ni macam-macam. Kalau di barat dia pergi kepada tahap yang mengarut lah. Ada yang nak jadi anjing, ada yang tak nak pakai baju. Dia kata sebab kita manusia ni keluar pada perut mak kita, dia memang tak pakai baju, jadi kita kekal tak pakai baju sampai ke mati. Tu naturalist juga, tapi naturalist yang mengarut tu. Sedangkan dalam Quran mention Nabi Adam waktu duduk dalam syurga pakai baju. Waktu dia makan pohon terlarang, apa Allah Ta'ala sebut? Tercabut bajunya. Maknanya pakai baju. Asalnya manusia ni pakai baju. Kita je rasa tak perlu pakai baju. Jadi itu antara kecenderungan-kecenderungan yang telah disalah arahkan oleh manusia itu sendiri. Dengan sebab dorongan hawa nafsu dia. Dengan sebab dorongan hawa nafsu dia. Sebab tu benda ni penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau saya tak silap, satu orang sahabat daripada Abu Umamah Al-Bahili, hadis ni, satu orang pemuda mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak berzina, boleh tak? Dia ada keinginan, orang muda dia ada keinginan. Nabi tak jawab. Nabi kata, kalau orang berzina dengan mak kamu okey? Tak okey. Kalau dengan adik-beradik perempuan kamu, tak okey. Kalau dengan mak menakan kamu, tak okey juga. Tiba-tiba kamu nak, tapi orang buat dekat family kamu, tak boleh. Akhirnya dia akur dan Nabi doakan dia, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waghfir dhanbahu. Ya Allah, bersihkan hati dia, pelihara ataupun bentengkan kemaluan dia, dan ampuni dosa dia. Doa ni kita boleh amal juga, terutamanya yang muda-muda. Orang muda tak ramai malam ni. Okay. Yang muda-muda yang rasa liar, buka telefon ni nak pergi ke mengarut semacam, ambil doa ni. Allahumma hassin, Allahumma tahhir qalbi. Kena tukarlah. Ya Allah, bersihkan hati aku. Wa hassin farji, pelihara kemaluan aku. Waghfir dhanbi, ampuni dosa aku. Doa elok-elok dengan hati yang betul-betul berharap pada Allah Ta'ala, ikhlas. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah yang berbagai-bagai. Sebab kita tak boleh nak nak pastikan kita ni mampu ataupun kuat
untuk lawan fitnah, melainkan kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Nabi doakan kepada sahabat muda ni, dia pun tak ada keinginan tu. Keinginan tu tak ada. Jadi sebahagian para ulama, saya ada dengar satu potongan video daripada Mufti Meng. Tuan-tuan kenal Mufti Meng yang cakap bahasa Inggeris? Dia ada sebut doa ni untuk cure pemuda-pemuda yang kena porn addiction, ketagihan pornografi. Baca doa tu, hayati doa tu elok-elok. Doa tu dengan ikhlas, Allah Ta'ala lepaskan kita daripada penyakit tu. Okay. Balik semula kepada buku kita ni. Okay. Muka surat yang ke-92. Dia tak baca lah yang pembahagian gardener tu. Okay. Selain itu, kecerdasan ini juga boleh bertindak seiring dengan cara yang unik kepada insan. Satu jenis kecerdasan boleh bertindak jauh lebih ke hadapan berbanding daripada jenis yang lain, atau boleh juga seimbang atau ketinggalan daripada yang lain. Maknanya dia nak sebut sini, bila mana kita cenderung pada satu benda, daripada budak lagi kita ada minat, dia kadang-kadang minat kita dan kemahiran kita tu tak berapa kuat, tapi dia perlukan latihan, dia perlukan asah bakat, maka kemahiran tu akan meningkat. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku ni pun dia ada sebut tentang, saya tak nak baca semua, tapi saya nak sebut apa yang dah saya ambil daripada pembacaan yang dah saya baca sebelum ni terhadap buku ni. Dia kata antara benda yang perlu diperhatikan ialah ibu bapa jangan menekan terhadap apa yang anak-anak nak buat dalam hidup dia. Jangan tentukan bidang dia. Kita hanya guide dia, jangan paksa dia, tapi guide dia. Kalau dia minat benda ni, kita lorongkan benda tu ke arah yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dulu. Nabi dia tak paksa semua sahabat hafal Quran. Nabi pun tak paksa semua sahabat suruh join perang. Ada sahabat-sahabat yang dia minat dengan ilmu, Nabi lorongkan dia kepada ilmu. Antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya ialah Abu Hurairah. Minat betul dengan ilmu sehingga dia orang jadi memang betul-betul ahli ilmu. Ada yang minat dengan perang saja, macam Amru bin Al-As, macam Khalid Al-Walid. Nabi kekalkan dia orang. Nabi tak kata sebenarnya sibuk dengan senjata ni memang lara pun, korang kena ikutlah Abdullah bin Abbas ni baca Quran, tengok dia bagus duduk masjid. Nabi tak buat macam tu. Nabi kekalkan dia orang dengan bidang dia orang, tapi diarahkan ke arah yang baik. Nak perang boleh, tapi ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nak jadi jagoan, pahlawan boleh. Kalau dia minat dalam niaga, macam Abdul Rahman bin Auf, macam Uthman bin Affan, ni orang yang minat berniaga. Kalau dia minat berniaga, lorongkan dia ke arah perniagaan dengan baik dan fahamkan dia macam mana kamu nak dapat keredaan Tuhan dengan minat kamu ni. Sebab tuan-tuan kena tahu, ini benda yang kita kena bersetuju dulu. Semua orang Islam, bila mana dia sudah memeluk agama Islam, sama ada dia memeluk agama Islam kerana warisan, family dia Islam, dia lahir sebagai Islam, ataupun dia baru dapat Islam, dia sudah ada bakat untuk menjadi ahli syurga. Yang ni dulu kena faham. Kita semua ni, saya, tuan-tuan, puan-puan semua sekali, kita semua ni sudah berbakat untuk jadi ahli syurga. Tambah yang dah datang kuliah pada malam ni, tuan-tuan dah ada bakat untuk jadi ahli syurga. Cuma bakat tu kena kembangkan lagi. Jangan cepat putus semangat. Kalau lemau, cepat-cepat cari macam mana nak naik balik semangat tu. Semua anak Adam berbakat untuk menjadi ahli syurga, cuma dia kembangkan tidak bakat dia tu. Ataupun istilah orang pentadbiran dia panggil apa? Kompetensi. Dia punya kebolehan dia tu nak bagi kembang lagi. Maknanya kalau dia nak jadikan diri dia ahli syurga, dia memang kena beramal seperti mana amalan ahli syurga. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku ni, penulis ada datangkan dalil, muka surat 96. Kita buka muka surat 96 terus. Dalil daripada surah Al-Lail. Allah Ta'ala sebut, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Ta'ala kata, adapun orang yang memberikan, menafkahkan hartanya pada jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah Azza wa Jal, meninggalkan larangannya,
dan mengakui dengan yakin perkara yang baik. Wa saddaqa bil husna. Tuhan kata apa ayat yang ketujuh? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia jalan ke syurga. Bila mana dia dah cenderung nak datang masjid, nak salat jemaah, nak masuk kuliah, nak dengar benda-benda yang baik, ini bakat ahli syurga dah terserlah. Jaga bakat tu, kembangkan bakat tu. Jangan terpengaruh kepada gangguan-gangguan luar sehingga menurunkan kebolehan anda untuk menjejakkan kaki dalam syurga. Teruskan, tambahkan lagi. Itu yang Nabi buat. Kalau dia satu orang yang minat berniaga, ajar dia berniaga yang betul. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut at-tajirul amin, peniaga yang baik, yang jujur akan bersama denganku dalam syurga. Nabi tak bagi tips perniagaan. Sebab Nabi pun bukanlah satu orang yang nak sibukkan diri dengan benda tu. Memang Nabi ada experience pernah berniaga. Cuma Nabi beri encourage benda yang lebih besar. Kamu kalau nak berniaga, jangan aim hasil jualan tahunan 1 juta, 2 juta. Aim yang besar lagi. Peniaga yang jujur bersama dengan Nabi dalam syurga. Aim yang tu. Jadikan itu sebagai misi kita. Lalu buatlah visi-visi kita untuk menuju pada misi itu. Kita, orang kata apa, kita pastikan objektif yang jelas. Kalau kita mahir dan minat dalam bab-bab berkaitan dengan benda-benda yang hardcore, benda-benda yang keras ni, benda-benda yang bersifat nak main senjata apa semua, salurkan ke arah yang baik. Salurkan ke arah yang baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi bila mana masuk Islam, Amru bin al-As, dia tahu Amru bin al-As ni dia punya kemahiran dia apa? Negotiation. Amru bin al-As sangat mahir dalam bab orang kata apa, deal dengan orang ni. Dan kebolehan kedua dia ialah dia memang orang yang pandai menyusun atur taktikal peperangan. Dia masuk Islam, Nabi bagi dia job untuk memimpin satu perang. Nabi kekalkan diri dia sebagai satu orang yang memang pandai susun ketenteraan. Nabi tak paksa dia ni, Amru nanti dulu pergi belajar muqaddam dulu, tak payah masuk pergi perang. Tak. Belajarlah masa yang sama, tapi bidang tu dikekalkan. Sehingga tidak ada satu orang sahabat merasa diperkecilkan bila mana duduk dengan Nabi. Jadi kita kena belajar teknik ini. Iaitu teknik bila mana orang datang, teknik ni kumpulan sasar yang paling jelas ialah siapa? Anak kita lah kot, zuriat, cucu kita lah. Bila mana dia beritahu dia minat yang ni, jangan patahkan semangat, jangan kata tak payah minat yang ni. Bukan ada peluang kerja yang mantap pun kalau minat benda ni. Buat benda lain, salurkan benda lain. Yang tu kita kena fikir dengan kesesuaian zaman. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Amru ni, dia syok lepas dia masuk Islam. Sebab Nabi tidak menurunkan minat dia, Nabi tidak arahkan minat dia ke arah benda lain. Di akhir hayat Amru bin al-As, kalau tuan-tuan tengok, dia ni berkelayakan. Dia orang pandai negotiation dengan kerajaan luar dan pandai susun taktikal. Dalam masa yang sama, dia tahu matlamat utama ialah nak masuk syurga Tuhan juga. Sebab tu doa Amru bin al-As di akhir hayat dia apa dia? Mengikut riwayat daripada Syiar Alam An-Nubala, doa Amru bin al-As ni kita pun boleh amal. Dia bukan daripada Nabi. Inilah dia sendiri yang minta dengan kepandaian bahasa dia. Sebab Amru bin al-As ni lah orang yang terpelajar jugalah di kalangan pemimpin-pemimpin jahiliah dulu. Dia berdoa. Isteri dia dan anak dia kata, di akhir hayat Amru bin al-As ni, dia selalu berdoa. Antara doa dia ialah Allahumma inni uhibbu, ya Allah, aku cinta dan sayang pada kamu. Wa in kuntu a'siya, walaupun aku ni dulu hebat juga buat maksiat. Allahumma lastu bari'an, dia kata, ya Allah, aku tak berlepas diri daripada jahatnya aku dulu. Fa'atazir, ampunkanlah aku. Wala qawiyan, dan aku tak mampu untuk jadikan diri aku ni sentiasa taat pada kamu. Maknanya aku juga bimbang, walaupun dah masuk Islam ni bimbang, takut-takutlah aku gelong pergi ke lain. Fa'antasir, tolong aku. Wala haula wala quwwata illa bi. Saya ulang sekali lagi doa dia.
Allahumma inni uhibbuk wa in kuntu a'siyak. Allahumma lastu bari'an fa'a'tazir wala qawiyan fa'antasir wala hawla wala quwwata illa bi. Boleh tengok live balik. Sekali lagi saya sebut. Allahumma inni uhibbuk wa in kuntu a'siyak. Allahumma lastu bari'an fa'a'tazir wala qawiyan fa'antasir wala hawla wala quwwata illa bi. Ini doa sahabat. Kita boleh amalkan. Duduk saja-saja petang-petang daripada menyembang, tuan-tuan sebut je doa ni. Pengharapan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku cinta pada kamu tapi aku tak nafi aku pernah buat maksiat. Ya Allah, aku tak berlepas diri terhadap kesalahan yang dah aku buat. Aku mengaku aku buat salah. Ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku tak kuat, tolong aku. Dan tiada daya dan upaya yang lebih baik melainkan daripada kamu untuk aku. Itu doa dia. Saya nak sebut apa? Dia kekal sebagai orang hebat. Amr bin al-As ni antara jasa besar dia apa dia? Membuka Mesir. Dia melakukan futuh di Mesir. Futuh ni maksud dia pembukaan, sampaikan Islam ke Mesir. Sebab tu tuan-tuan pergi ke Mesir hari ni, ke Kahirah, khususnya di kawasan nama dia Fustat. Kahirah tu besar. Ada satu, kita kira macam bandar lah, nama dia Fustat. Fustat tu maksud dia lah benteng ataupun kubu. Di situ ada masjid, nama dia Masjid Amr bin al-As. Masjid tua di Mesir. Di masjid itulah Imam Asy-Syafi'i mengajar dan berfatwa waktu dia duduk di Mesir. Sampai sekarang duk ada. Masjid itu luas. Dia punya binaan dia lebih kurang dengan Masjid Al-Azhar. Tapi dia lagi tua pada Masjid Azhar. Sebab dia pada zaman Amr bin al-As. Dia dekat dengan pesisir Sungai Nil tu lah. Menarik. Orang kata apa? Amr bin al-As dia punya tugas dia tu besar lah juga. Jasa dia besar. Nabi kekalkan. Dia orang yang suka deal dengan orang. Orang yang minat jadi pemimpin. Nabi kekalkan minat dia tu. Tapi salurkan, arahkan ke arah yang baik. Jadi itu penting. Okay. Kemudian penulis dia datangkan lagi beberapa dalil. Antaranya muka surat 97 tu ialah ayat yang ke 32 daripada surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala sebut, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ayat ni menenangkan kita, khususnya orang-orang yang rungsing terhadap rezekinya. Kita bagi lalu azan dulu, nanti kita sambung sikit. Okey, kita sambung sikit lagi. Ayat yang ke-32 surah Az-Zukhruf ni dia menarik sebab dia menenangkan hati, khususnya orang-orang yang rungsing terhadap rezekinya. Tuhan sebut pada ayat ni, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Adakah mereka berkuasa membahagikan rahmat Tuhanmu? Ni Tuhan tanya kepada musyrikin Mekah. Lalu Tuhan buat penegasan, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Sedangkan kamilah yang membahagi-bahagikan sara hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Saya tak tengok terjemahan tu. Saya tengok terjemahan yang lebih kena dengan maksud ayat tu. Tuhan kata nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami yang bahagi-bahagikan, ma'isyah ni ialah sara hidup. Sebab tu orang Arab bila mana dia nak sebut perkataan sara hidup ni, dia orang akan sebut ma'ash ataupun ma'ish. Al-amal min ajlil ma'ash. Kerja kerana nak penuhkan sara hidup, nak dapat sara hidup, ma'ash tu disebut. Okay. Jadi Tuhan kata, aku yang bahagikan. Jadi kamu tak payah rungsing, tak payah berasak-asak untuk dapat lebih. Sebab setiap orang dah ada kadar. Tak akan dapat lebih, tak akan terambil yang orang, melainkan kamu akan ambil hak kamu. Cuma cara kamu ambil itu boleh jadi dengan cara tak betul ataupun dengan cara betul. Sebab Tuhan telah membuka jalan kedua-duanya untuk kita. Kita yang pilih. Since bila mana kita pilih yang tak betul, dia akan mudahkan penghasilan kita dengan cara tak betul. Tapi bila mana kita pilih dengan cara betul,
dia akan mudahkan penghasilan tu dengan cara betul. Cuma dalam hadis yang lain, janji Allah Ta'ala terhadap semua orang Islam, semua mukmin. Ada satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah. Hadis ni hadis kursi. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wahai anak Adam, penuhkan hidupmu dengan beribadah kepadaku, aku isi dada kamu dengan kekayaan, dan aku halang daripada kamu kefakiran. Wa illa taf'al, sekiranya kamu tak beribadat padaku, mala'tu yadaika syughla, aku akan sibukkan kamu dengan kesibukan, walam asudda faqrak, dan kamu akan terdedah dengan kefakiran, kemiskinan. Hadis ni Nabi sebut pada kita, Allah Ta'ala nak beritahu, buat apa atas dunia ni, salurkan ke arah ibadah. Nak berniaga, berniagalah. Berniagalah dengan sebab nak mendapat kedudukan yang tinggi macam Nabi sebut, at-tajirul amin, peniaga yang jujur bersama dengan Nabi di syurga. Nak berperang, nak orang kata apa, nak jadi orang yang pertahankan negara, pertahankan betul-betul sehingga jadi mujahidin, sehingga jadi orang-orang yang banyak kelebihan-kelebihan orang yang berjihad. Jangan hanya kerana mengejar sale tahunan, jangan kerana hanya saya join ketenteraan ni sebab nak ada pangkat tertentu. Itu sangat kecil dan lekeh. Kita aim yang lebih besar. Sebab dalam hadis tadi kita tengok macam mana Tuhan kata, kalau kamu betul-betul penuhkan hidup kamu dengan ibadah, Dia akan beri pada kita kekayaan. Kekayaan ni kita kena faham juga, bukan kaya dengan maksud duit banyak. Termasuk daripada kekayaan juga ialah merasa cukup dengan apa yang ada. Sebab tu kita akan tengok, akan ada orang miskin tapi dia berbeza. Orang miskin yang ada qanaah dengan orang miskin yang kuat mengeluh, kuat merungut. Orang miskin yang ada qanaah, kita tengok dia susah, tapi kita tanya dia okey je. Dia okey je. Dia selesa dengan hidupnya tu. Selama mana dia tak merungut, selama mana dia baik sangka pada Allah Ta'ala. Dan bukanlah orang yang banyak harta materialnya itu ialah orang yang sebenar-benar kaya. Sebab boleh jadi Tuhan himpun dalam hati dia kesibukan sehingga dia jadi miskin. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, ada orang gaji 40,000 sebulan tapi hutang bulanan 38,000. Tinggal 2,000 lah sebulan. Komitmen penuh. Walaupun dari segi kebanggaan tu boleh sebut dalam slip gaji boleh tengok 40,000 sebulan, tapi dia buat hutang lebih pada separuh gaji dia. Setiap kali dia dapat duit gaji, dia fikir macam mana dia nak lansaikan hutang keliling pinggang ni. Walaupun luarannya kaya, tapi syughlah, dia ada kesibukan yang menghimpit dia. Yang penting buat apa-apa ibadah kepada Allah Azza wa Jal jelas, maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan pada kita. Kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan tengok sikit lagi beberapa benda daripada hadis ni. Cuma kita berhenti malam ni muka surat 98. Kita akan sambung pada minggu seterusnya muka surat 99 tu, ulasan Ibn Kathir dalam tafsir beliau terhadap ayat 32 surah Az-Zukhruf. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.